Falsafah pendidikan kebangsaan adalah panduan lengkap bagi membangunkan modal insan yang menyeluruh dan bersepadu. Penekanan kepada unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan unsur yang penting terhadap pembangunan insan. Melalui sistem pendidikan yang bersepadu dapat melahirkan pemimpin generasi yang akan datang yang berkualiti dan berupaya membawa negara kita bertambah maju. Semasa pada hari ini adalah pelajar SPM tidak mahu sambung belajar. Apa sudah jadi? Hampir 50% pelajar lepasan SPM tak mahu sambung belajar dan kebanyakannya memberi kesan kepada sumber manusia tenaga di negara kita. Program pembangunan diri murid dan pendidikan kerjaya akan diperhebat bagi mengatasi isu lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mendedahkan untuk tahun 2021 saja lebih 180,000 murid lepasan SPM tidak berminat menyambung pengajian. Dalam pada itu, masalah kewangan dikatakan menjadi antara faktor utama trend yang membimbangkan itu. Justru ia tidak boleh dipandang remeh kerana boleh memberi kesan sosial selain menggugat ekonomi negara. 20% orang lepas SPM, budak lepas SPM, dia tak nak sambung belajar. Dia lebih rela jadi YouTuber, influencer, buat duit dan lebih rela jadi rider atau e-hailing. Sebab apa? Sebab benda tu semua yang diorang nampak adalah fast income. Dan diorang nampak yang orang ada degree, orang-orang yang ada education ni kadang-kadang tak ada job pun. So, kenapa kita rasa pelik yang diorang ni tak nak sambung? Sebab sekarang ni kat social media, semua tempat, kau tengok tempat tayang kekayaan, cerita motivasi-motivasi aja. Dah semua orang nak buat duit dengan cara memomokkan orang lain. Nak suruh main saham pun nak cakap tak handsome tak apa, janji kaya. Bila anak-anak muda tak nak sambung belajar, itu bahaya. Itu petanda kejatuhan tamadun kita. Malaysia akan jatuh. So benda ni bahaya. Sebab tu saya cakap, nak belajar, continue belajar. Tapi ada high income scheme. Anak-anak kita belajar, dia jadi educated. Kita nak bangsa yang pandai, bangsa yang ada ilmu, yang cintakan ilmu. Bukan bangsa yang tak cintakan ilmu. Anda cintakan ilmu. Tapi kalau anak-anak kita tak cintakan ilmu, dia hanya kerja untuk dapat gaji. You bagi duit, saya kerja. You tak bagi duit, saya tak kerja. Itu bangsa yang bahaya. Okey, hari tu dalam paper ataupun adalah ramai share kat social media, ada dapatan daripada Jabatan Perangkaan pada 2019 mengatakan 72% daripada lepasan SPM tak nak sambung belajar. So benda ni macam hebatlah diperkatakan kan, kenapa benda-benda ni berlaku, dan itu kajian pada 2019 which is sekarang mungkin peratusan tu makin meningkat, kita tak tahu selepas pandemik semua tu. So apa faktor ataupun kenapa sampai tahap macam tu? Tinggi sangat sebenarnya, 72% tu tak nak sambung belajar. Kenapa? So ini pendapat saya lah, antara faktor yang mungkin student lepas SPM ni tak nak sambung belajar sebab mungkin mereka rasakan dapat duit atau bekerja tu lagi penting di zaman sekarang compare dengan sambung belajar. Sebab ramai orang share sambung belajar 3-4 tahun dah sampai dapat degree pun end up tak dapat kerja ataupun menganggur. So benda ni dimasukkan, dimindsetkan dengan budak-budak ni, menyebabkan budak-budak ni rasa macam tak payahlah sambung belajar, better kerja ke ataupun buatlah apa-apa kan, online ke dan sebagainya. Dan antara faktor yang lain juga, kalau kita biasa tengok student ni kata tak nak sambung belajar sebab kena bayar loan. Pasal tak dulu ada macam gambar kan, kena sambung belajar nak dapat gaji tinggi. Sebab apa nak dapat gaji tinggi? Sebab nak bayar loan. So dia benda tu cycle balik. Mungkin ada di kalangan generasi muda yang rasakan ada mindset macam ni, rasa baik tak payah sambung belajar. So bila tak payah sambung belajar, tak ada loan. So tak ada loan, taklah terikat dengan nak kena bayar hutang monthly dan sebagainya kan. So ada dekat dunia ni yang beberapa negara free education untuk peringkat pendidikan tinggi. Contoh dekat Jerman. So Jerman tak perlu bayar yuran pendidikan. Dia sekadar allowance hari je lah yang perlu kita ada. Tapi dekat Malaysia benda tu masih lagi belum boleh diaplikasikan. Sebab mungkin kerajaan Malaysia tak mampu lagi nak buat free education untuk peringkat tinggi. So that's why nak tak nak pelajar kena bergantung dengan loan, ataupun mana yang bijak sikit mungkin ada scholarship. So benda ni lah menyebabkan salah satu lagi kekangan kenapa student tak nak sambung belajar. Masa zaman sekarang mungkin kita rasa valid point yang kata tak nak sambung belajar ni sebab loan lah dan sebagainya. Tapi jika trend ni berlarutan lagi 3-4 tahun atau 5-6 tahun, benda ni akan jadi satu kerugian yang sangat besar pada negara sebab kita akan kekurangan tenaga mahir. So siapa yang akan replace tempat-tempat mak bapak kita yang jadi engineer ke, jadi doktor ke, jadi arkitek ke, tenaga-tenaga mahir, tenaga pakar ni kita akan kekurangan. So benda ni adalah trend yang tak sihat sebab kerajaan atau Malaysia sendiri akan kekurangan tenaga-tenaga pakar.
So nasihat saya kepada adik-adik semua yang sekarang mungkin akan ambil SPM tahun depan dan sebagainya, please lah sambung belajar walaupun apa sahaja halangan dan cabaran kita dapat. At least kalau tak sampai degree pun ambillah sijil ke certification ke apa-apa skill yang kita minat. Sekurang-kurangnya ada something pendidikan pada diri kita, bukan sekadar berhenti di SPM sahaja. So good luck. Pendapat saya mengenai lepasan SPM, tidak ingin menyambung pengajian ke peringkat IPT, ke peringkat universiti, dan lebih memilih untuk terus berkerjaya. Salah satu faktornya ialah, yang pertama, tanggapan sukar untuk mendapat pekerjaan walaupun telah tamat pengajian di peringkat universiti. Yang kedua, dorongan ahli keluarga untuk terus berkerjaya juga salah satu faktor penyebab golongan ini terus bekerja bertujuan untuk menyara ahli keluarga. Yang ketiga, pengaruh ingin menjadi influencer, tiktoker atau sebagainya, yang mana dikabarkan ia menjamin sumber pendapatan yang lebih lumayan secara segera. Pengaruh-pengaruh ini bimbang akan meninggalkan kesan kepada negara kita. Daya intelektual generasi akan datang akan melemah dan memberi kesan KPM melaksanakan mobilisasi sumber dengan kementerian lain seperti KPT, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Sekiranya kita masih mengambil mudah peranan untuk terus menimba ilmu. Menuntut ilmu itu menjadi kewajipan kepada kita sampai bila-bila kerana ia sebahagian daripada cabang-cabang iman. Daya intelektual generasi akan datang akan melemah dan memberi kesan kepada sumber tenaga mahir, khususnya negara kita. Kita tidak akan mencapai sebuah negara maju sekiranya kita masih mengambil mudah peranan untuk terus menimba ilmu. Saya berhasrat untuk tidak menyambung pelajaran selepas SPM kerana saya lebih tahu keadaan ekonomi diri saya dan keluarga. The influencer terkenal ini sangat memberi inspirasi dan solusi kepada pelajar-pelajar supaya teruskan pencapaian. Adik-adik yang masih bersekolah, teruskan pembelajaran. Walaupun awak nak konten kerja awak tu ingat, jadi konten ini bukan sekadar untuk viral. Okey? Untuk relevan lama dalam industri ni awak perlukan banyak pengetahuan. Critical thinking, problem solving. Ada. Okey? Jadi habiskan pembelajaran dan jadilah pelapis konten kerja yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia. Okey? Selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selain daripada itu, program Sukses Kerjaya Karnival Murid juga dilaksanakan. Bulannya, pihak pengajian tinggi kerajaan maupun swasta hendaklah mempelbagaikan bidang kursus bagi program pengajian separuh masa untuk memberi peluang kepada pelajar yang ingin menyambung pelajaran dan pada masa yang sama berkeperluan untuk bekerja. Hal ini demikian dapat membantu pelajar agar dapat meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi walaupun mempunyai komitmen lain. Ibu bapa juga haruslah memainkan peranan dalam membentuk dan menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak sedari kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bahawa pendidikan adalah penting untuk masa depan. Selain itu, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi juga bukanlah semata-mata untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik pada masa hadapan. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik serta dapat berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Pihak IPTA juga haruslah memberi maklumat yang komprehensif mengenai pilihan pendidikan tinggi yang tersedia, program yang ditawarkan dan peluang kerjaya. Pihak berkaitan juga perlu memberi penekanan dan mendiskusi manfaat jangka panjang pendidikan tinggi seperti peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi.